Kalau dia baling telur ayam, baling-baling tertakut atas angin. Woi, wali Allah tu. Nampak tak berubah? Oh, kalau asal dulu, orang yang soleh kita sebut wali Allah. Tapi bila zaman berubah, istilah tu pun berubah. Wali Allah ni orang yang boleh buat magic. Siapa boleh buat benda-benda sakti, benda-benda luar biasa, wali Allah lah tu. Dah salah, nampak tak terseleweng? Sama perkataan smart tadi. Asalnya smart tu bermaksud bijak, tapi akhirnya berubah. Smart tu dia jadi kemas. Sama dengan wali Allah juga. Asalnya wali Allah ni orang yang betul-betul soleh, kekasih Allah. Kekasih Allah tu wali Allah. Tapi bila zaman berubah, kita kata orang yang boleh buat benda ganjil-ganjil, benda sakti-sakti, yang tu wali Allah. Kadang-kadang dia tu orang jahat, tapi sebab dia pakai serban, dia janggut panjang, pakai jubah, dia boleh buat benda-benda luar biasa. Wali Allah tu. Tak kena dah. Dia punya istilah tu berubah. Inilah yang dimaksudkan oleh Imam Ghazali. Perkataan fiqh, perkataan ilmu, perkataan tauhid, perkataan tazkir, perkataan hikmah. Asalnya dulu betul. Tapi bila zaman berubah, orang pun dah terubah. Perkataan-perkataan ni sampaikan dia jadi tak kena dah dengan maksud dia yang asal. Yang ni kita nak tengok hari ni. InsyaAllah hari ni kita tengok 3. Tetapi sekarang nama-nama itu sudah dialihkan kepada pengertian-pengertian yang tercela. Asal perkataan dia, maksud dia bagus, tapi dah turun dah. Macam smart tadi, asal dia kalau sebut smart, maksud dia bijak. Benda tinggi, benda yang melibatkan dalaman, melibatkan fikiran. Tapi bila berubah, smart ni maksud dia kemas. Siapa saja yang kemas, maksud dia smart lah tu. Dah jadi bawah dah, tak berkait dengan fikiran dah. Sama juga dengan wali Allah tadi. Asalnya wali Allah ni kekasih Allah, orang yang rapat dengan Allah. Tapi bila zaman berubah, kita tengok orang boleh buat benda sakti, benda magic, benda istidrak. Kita kata dia tu dah wali Allah. Dah turun dah martabat dia. Perkataan faith pun sama. Asalnya dulu istilah faith ni satu maksud yang mulia. Tapi kemudiannya berubah jadi maksud yang tak mulia dah. Kata Imam Ghazali, pada masa pertama dahulu adalah nama faith itu ditujukan kepada pengetahuan jalan akhirat. Asal-asal dulu bila sebut ulama fiqh, orang tu dia pandai pasal jalan ke akhirat. Apakah jalan ke akhirat? Kita cerita dah sebelum-sebelum ni, iaitu antaranya ilmu mukasyafah, ilmu muamalah. Itu ilmu jalan ke akhirat. Sebelum zaman Imam Ghazali, kalau sebut ulama fiqh, dia mahir tentang mukasyafah, mahir tentang muamalah. Tapi bila sampai zaman Imam Ghazali, kalau kata ulama fiqh, maksud dia orang tu pandai hukum hakam. Pandai keluar fatwa. Siapa pandai hukum hakam, pandai berdebat, pandai keluar fatwa, pandai selesaikan masalah fiqh harian, ulama fiqh lah tu. Dah berubah dah. Asalnya dulu dia berkait dengan dalaman, tapi dah berubah. Dia berkait dengan luaran pula dah. Jadi fiqh yang asal tu maksud dia pengetahuan jalan akhirat. Ulama yang mengenal penyakit-penyakit jiwa yang halus-halus. Dia tahu sifat mazmumah, sifat mahmudah. Yang mahir benda-benda ni ulama fiqh. Tapi kemudiannya tak berkait dah. Siapa yang mahir pasal fatwa, dia itulah ulama fiqh. Dah tertukar. Teguh pendirian dengan pandangan hina kepada dunia, sangat menuju perhatian kepada nikmat akhirat, dan menekankan ketakutan kepada hati. Ni asal ilmu fiqh. Bukanlah fiqh itu bercabang-cabang soal talak, soal bebas hamba, soal li'an, soal pesanan barang-barang dan sewa-menyewa. Sekarang ni, siapa yang mahir pasal soal nikah kahwin, pasal nak bebas perhambaan, pasal ilmu-ilmu fiqh ni lah, ilmu-ilmu fiqh harian ni, siapa yang mahir pasal itu kita sebut ulama fiqh. Sebenarnya tak kenal, tapi dah orang pakai istilah tu, kita pun pakai lah. Cuma nak cerita benda tu asal dia, maksud dia lain. Bila kata ulama fiqh, dia ulama yang mahir pasal kejiwaan, mahir pasal jalan ke akhirat. Bukan yang mahir pasal fatwa-fatwa, bukan. Tapi sekarang kalau kata ulama fiqh, dia mahir pasal fatwa, pasal hukum hakam. Dimaksudkan dengan fiqh ialah pengertian-pengertian keimanan, bukan mengeluarkan fatwa. Zaman sekarang ni siapa pandai keluar fatwa, ulama fiqh lah tu. Dia tak kenal sebenarnya. Demi umurku, demi umur Imam Ghazali,
Sesungguhnya perkataan fiqh, al-fiqh dan al-fahmu, faham, menurut bahasa ialah dua nama dengan satu pengertian, iaitu pengertian. Iaitu faham. Fiqh tu maksud dia faham. Faham tu maksud dia fiqh. Tu asal dia. Tapi sekarang ni bila sebut fiqh, kita pandang hukum hakam. Sebut fiqh, hukum hakam. Dia lari dah maksud dia. Ditanyakan kepada Sa'ad bin Ibrahim Az-Zuhri, siapakah antara penduduk Madinah yang lebih faqih? Faqih daripada perkataan fiqh tadi, asal kata akar dia. Orang yang mahir dengan fiqh disebut faqih. Siapakah penduduk Madinah yang paling faqih, yang paling mahir dengan fiqh? Jawab Sa'ad, yang lebih kuat takwanya kepada Allah Ta'ala. Jadi Sa'ad ni kata, ulama fiqh ni sebenarnya orang yang bertakwa kepada Allah, kuat takwa dia. Itu ulama fiqh. Tapi sekarang ni kita guna siapa yang banyak ilmu. Siapa ada kelulusan master, PhD, habis banyak kitab, boleh keluar fatwa, boleh jawab soalan-soalan fiqh orang lain, ulama fiqh lah tu. Dia tak kena sebenarnya. Dan takwa adalah hasil daripada ilmu batin, bukan hasil daripada fatwa dan hukum. Jadi orang yang faqih, orang yang mahir dengan fiqh, ulama fiqh yang sebenarnya ialah orang yang paling kuat takwa, bukannya orang yang mahir pasal hukum hakam dan mahir pasal keluar fatwa. Menurut Al-Hasan, sesungguhnya seseorang ahli fiqh itu zuhud di dunia, suka ke akhirat, bermata hati kepada agama, kekal beribadah kepada Tuhannya, warak mencegah dirinya daripada memperkatakan kehormatan orang Islam, yang memelihara dirinya daripada harta mereka dan menasihati jamaah mereka.